Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, rakan-rakan FB, penonton-penonton, semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan yang penuh rahmat dan penuh berkat, iaitu bulan Ramadan. Untuk makluman saudara-saudari, penonton-penonton FB sekalian, kuliah Ramadan kita pada petang ini dibawakan khas, dianjur oleh Nafas ataupun Pertubuhan Peladang Kebangsaan, singkatannya Nafas, yang berpusat di Gurun. Dan kuliah kita pada petang ini tajuknya dua perkataan saja, iaitu zakat fitrah. Sesuai untuk kita bicarakan tajuk ini sebab hari raya pun dah dekat dan hari raya ini sangat direlitkan dengan zakat fitrah, dan juga zakat fitrah itu ada kaitannya dengan Ramadan itu sendiri. Jadi saya akan membicarakan secara tidaklah terlampau detail sangat sebab keterbatasan masa. Tetapi insya-Allah lah bolehlah saudara-saudara mengikuti beberapa perkara yang penting untuk kita mengetahui berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertamanya kita lihat hakikat ataupun definisi zakat itu serta hikmah di sebalik pensyariatannya. Di segi pensyariatan zakat ini disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Pada tahun yang kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah pergi ke Madinah. Zakat fitrah ini selain dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil zakatul fitri. Zakatul fitri juga ada satu nama lagi dipanggil sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri juga dipanggil zakatul fitrati. Dia punya penjenamaan ataupun nama khas kepada zakat ini. Dan dia adalah cabang ibadat. Artinya orang yang melaksanakan tanggungjawab berzakat fitrah ini telah melaksanakan ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Dan orang-orang yang mengenepikannya, mengkesampingkannya, mengabaikannya, tidak melunaskan membayar zakat fitrah, dia berdosa sebab tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan sedekah fitri ataupun zakat fitrah ini, dia punya sebabnya banyak. Antaranya dinamakan demikian kerana ia diwajibkan sempena masuknya Aidil Fitri. Itu dia panggil sadaqatul fitri ataupun zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah ini bersempena dengan ketibaan atau masuknya hari raya Aidil Fitri. Manusia kembali kepada fitrah. Itu satu. Dan yang kedua, juga dinamakan zakat fitrah kerana ia seakan-akan sebahagian daripada fitrah kejadian manusia itu sendiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surah Rum ayat 30. Ibnu Rif'ah dia kata zakat fitrah ni diwajibkan ke atas makhluk manusia ni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk tazkiyatun nafsi, untuk menyucikan jiwa, untuk menyucikan diri, dan juga untuk mengembangkan pahala amalan atau ibadat seseorang. Itu kata Ibn Rif'ah. Selain daripada itu, hikmah zakat fitrah ini, ia bertujuan, selain daripada bertujuan membersihkan jiwa dan mengembangkan pahala di atas amalan yang dilakukan, zakat fitrah ini juga bertujuan untuk menampung kekurangan-kekurangan puasa. Kerana kita dalam sebulan berpuasa ni adalah cari di sana sini, kita buat ni. Jadi pahala tu jadi terjejah. Maka peranan zakat fitrah ni akan menampung kekurangan, kecelaan yang ada pada ibadat puasa yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan.
Kata Waqi' bin Al-Jarrah. Waqi' ni imam. Ni pak guru kepada Imam Syafi'i. Kata Waqi' bin Al-Jarrah, dia kata, zakatul fitri li syahri Ramadan ka sajdati sahwi lis salah. Tujbirun nuqsan as-saum kama yujbiru sujud nuqsan as-salah. Jadi kata Waqi' dia kata zakat fitrah ni berkaitan dengan Ramadan seumpama sujud sahwi berkaitan dengan solat, di mana zakat fitrah ini dapat menampung kekurangan-kurangan ibadat puasa itu, sebagaimana sujud sahwi dapat menampung kekurangan-kurangan solat yang kita lakukan. Itu dibandingkan zakat fitrah dengan sujud sahwi dari segi penampungan ibadat yang kita lakukan. Jadi zakat fitrah menampung kecacatan puasa, sujud sahwi menampung kecacatan solat. Selain itu, zakat fitrah ini tujuannya untuk mengelakkan fakir miskin daripada meminta-minta pada hari raya. Jadi sebelum hari raya tu kita tak mau orang miskin, orang fakir meraya atas sana sini duk pergi minta sedekah kerana kekurangan ataupun ketiadaan makanan untuk dimakan. Jadi biarlah hari raya ni tak ada orang miskin yang duk meminta-minta. Jadi cara untuk mengatasi orang miskin duk meminta-minta pada hari raya ni ialah dengan cara orang yang berada ni ataupun orang yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membayar zakat fitrah, maka mereka membayar zakat fitrah kepada orang miskin. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghnuhum 'anit tawfi fi hadzal yawm." Elakkanlah mereka, yakni orang-orang miskin, daripada duk belegar, duk meminta-minta pada hari ini. Hari ini itu maksud hari raya. Demikian juga zakat fitrah ini dikeluarkan untuk membersihkan perbuatan-perbuatan lara sepanjang kita berpuasa. Ada benda-benda yang lara, cakap merapu, lebih kurang tu lah. Buang masa, tak ketahuan hala, buat benda-benda yang tak ada faedah. Jadi, dengan membayar zakat fitrah, peranan zakat fitrah tu walaupun nampak sikit saja, tapi dia boleh membersihkan perbuatan-perbuatan lara yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Tapi bukanlah perbuatan dosa besar tu, ataupun dosa, benda-benda lara. Dan juga dapat membersihkan perkataan-perkataan keji, rafas, semasa kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Itu peranan zakat fitrah. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sabda Nabi, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafazi wa tu'matan lil masakin." Jadi Rasulullah memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa itu daripada perkara yang lara dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu di segi ta'rif zakat fitrah dan juga hikmah di sebaliknya. Yang berikutnya, poin yang kedua yang saya nak highlight pada petang ini ialah tentang hukum melunaskan ataupun membayar zakat fitrah. Hukumnya hanyalah satu, tiada dua. Hukumnya adalah satu, adalah wajib. Hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar, di mana katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, artinya mewajibkan zakat fitrah daripada bulan Ramadan kepada semua orang sebanyak satu gantang tamar atau bali ke atas setiap orang yang merdeka dan atau hamba, lelaki atau perempuan dari kalangan orang Islam. Makna kata semua orang kena bayar zakat fitrah. Sebab itulah zakat fitrah ini juga disebut sebagai zakat badan.
Zakat badan artinya everybody. Everybody, setiap badan tu. Everybody kena bayar zakat fitrah. Dipanggil zakat badan. Kemudian berdasarkan hadis ini dan juga pernyataan hukum di situ menunjukkan bahawa membayar zakat fitrah ini adalah wajib. Maka poin yang ketiga, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Saya ulang baliklah yang hadis tadi, iaitu yang wajib membayar zakat fitrah ialah setiap orang yang merdeka, setiap orang yang merdeka dan juga hamba dari kalangan orang Islam. Sebab Islam tu salah satu syarat yang mewujudkan bayar zakat. Jadi orang Islam yang merdeka dan juga hamba, kecil atau besar. Kecil ni maksud yang belum baligh. Besar maksudnya yang telah baligh ataupun orang kena panggil baligh. Lelaki atau perempuan, berakal ataupun gila. Mana orang yang siuman atau orang gila. Semua kena bayar zakat fitrah. Ini hukum secara umum, tiada pengecualian. Okay. Jika kita nak kaitkan zakat ni dengan puasa, ibadat puasa kita tu tergantung tidak terangkat ke langit, tidak turun ke bumi. Sehinggalah orang yang berpuasa itu menjelaskan zakat fitrah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul mar'i mu'allaqun bainas sama'i wal ard. La yurfa'u hatta yu'tiya zakatal fitr." Puasa seseorang itu tergantung-gantung, mana terawang-awang di antara langit dan bumi. Duduk tengah-tengah, macam satelit tu. Tidak terangkat, mana tak terangkat pergi ke langit, turun ke bawah pun tak. Sehinggalah dia menjelaskan zakat fitrah. Itu mana peranan zakat fitrah dalam memastikan seorang yang berpuasa itu pahala puasanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada orang yang wajib bayar zakat tadi, mana everybody, semua orang, lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, merdeka, hamba, asalkan dia Islam, wajib membayar zakat fitrah. Dengan syarat, dia ada syarat. Dia ada 3 syarat bayar zakat fitrah ni. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Kemudian berikutnya seorang yang berkemampuan. Syarat bayar zakat fitrah ni, seorang orang kafir tak nak bayar. Kalau berada di luar daripada kemampuan pun tak kena bayar. Jadi apabila memenuhi syarat wajib bayar zakat fitrah ni, maka otomatiklah seseorang itu wajib membayar zakat fitrah. Mana orang tu mukallaf, wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya. Kalau dia mukallaf, mana dia berakal, dia baligh, dia wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya, itu secara umum. Dan demikian juga wajib dia membayar zakat fitrah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Artinya orang mukallaf ni tak semua wajib bayar zakat fitrah. Kerana sebahagian daripada mukallaf ini dia berada di bawah tanggungan seorang mukallaf. Secara umum, seorang mukallaf wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan wajib membayar zakat fitrah untuk insan-insan, individu-individu yang berada di bawah tanggungan dan tanggungjawabnya. Maksud tanggungan ni, itu individu itu adalah menjadi kewajipan dia untuk menyara nafkah mereka. Itu maksud dia. Tetapi tanggungan itu adalah tanggungan yang ditentukan oleh syarak. Ditentukan oleh syarak. Jadi siapakah orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang? Orang ni zakat fitrahnya dibayar oleh penanggung sebab dia tanggungan. Maka orang itu adalah isteri. Isteri ni adalah tanggungan kepada suami. Jika seorang suami itu mempunyai isteri lebih daripada seorang, isteri-isteri, maka menjadi tanggungannya isteri. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa yang tidak mampu. Seorang tu dia ada ibu bapa, mana dia ni sudah baligh lah, sudah memiliki harta dan bekerja. Maka ibu bapanya menjadi orang yang miskin, papa, kedana, tak mampu untuk membayar zakat fitrah. Maka anak ni wajib membayar zakat fitrah ibu bapa yang tak mampu itu. Sebab ibu bapanya pada ketika itu menjadi tanggungannya. Selain daripada itu, anak-anak yang masih ditanggung.
Anak-anak yang masih ditanggung ni biasanya yang belum balik, itu memang tak dapat lari dah. Termasuklah anak-anak yang telah balik tetapi kekal menjadi tanggungan bapa. Walaupun mereka dah balik. Contohnya anak-anak yang masih belajar. Balik dah sampai ke universiti sana tapi masih lagi menjadi tanggungan bapa. Maka anak-anak tadi ni zakat fitrah mereka dibayar oleh bapa. Ataupun anak tu dia tak mengaji dah, tak belajar. Anak yang sakit terlantar di rumah. Baliklah macam budak lembek tu dilahirkan dalam keadaan lembek. Mak pak dia belah sampai tu lembek cakap tak hati, pak minta hati. Satu contoh. Pernah kena penyakit stroke kah? Tu contoh. Walaupun mereka telah balik tetapi mereka ini masih menjadi tanggungan bapa. Maka zakat fitrah ini dibayar oleh bapa mereka sebab mereka adalah tanggungan. Jadi tidak sah zakat fitrah dibayar untuk mereka yang sudah terkeluar daripada senarai tanggungan. Macam anak-anak yang dah balik, yang dah bekerja, bapa pergi bayar zakat fitrah kat dia, maka tak sah. Demikian juga bapa yang mampu, yang berada, bahkan bapa tu lebih mampu, lebih berada daripada anak, maka anak pergi bayar zakat fitrah ke bapa itu, maka tak sah. Ataupun kepada anak menakan dia. Anak menakan hakikat bukan tanggungan, walaupun anak menakan tu mak pak mati. Hakikat bukan tanggungan bapa saudara atau ibu saudara. Jadi tak boleh bayar zakat fitrah kepada orang-orang yang bukan di dalam tanggungan. Ataupun ada setengah orang gaji lebih dia pergi di rumah welfare, rumah kebajikan masyarakat, kan di situ ada orang tua yang menjadi penghuni rumah kebajikan tu. Orang panggil kalau di bidung tu rumah kenangan. Kita menjawab, siapalah nak bayar zakat fitrah kenapa kita bayar zakat. Tak boleh. Sebab mereka bukan tanggungan. Tetapi hukum syarak menetapkan bahawa orang-orang yang tidak berada dalam tanggungan seseorang tu berasa nak bayar zakat fitrah kepada orang tu. Nak bayar zakat fitrah ke anak menekan dia, kepada jiran dia yang miskin, yang tak mampu nak bayar zakat fitrah, kepada orang tua-tua di rumah sedih kenangan, akan jadi sah. Boleh kita menjelaskan zakat fitrah kepada orang-orang yang bukan di bawah tanggungan dengan syarat minta izin mereka terlebih dahulu. Dengan syarat minta izin mereka terlebih dahulu. Kalau tak minta izin, tak boleh. Jika mereka izinkan, kita bayar zakat fitrah untuk mereka, maka sahlah zakat fitrah itu. Minta izin ni sebelum membayar, bukan selepas bayar. Jangan silap faham. Dia bayar semua dah, lepas tu pun dia zakat fitrah aku bayar dah. Seolah-olah macam minta izin lah. Sebenarnya tak sah. Kalau ada berasa nak pergi jadi sah, kena bawa duit semula, pergi bayar sekali lagi. Sebelum bayar zakat fitrah tu, kena minta izin. Ni jiran yang miskin ni, Pak Long mampu tak bayar zakat fitrah? Tak mampu. Saya nak bayar kat Pak Long mau tak? Ayat tu ayat minta izin. Kalau saya nak bayar, tolong bayar kat Pak Long mau tak? Mau tu adalah izin. Maka kita pergi bayar zakat fitrah ke dia, maka sah dengan keizinan. Kalau dia tak izin, maka tak sah. Tak sah zakat fitrah itu. Kemudian poin yang keempat, untuk petang ni saya ada lebih kurang, saya buat nota sikit, ada 16 poin. Ini poin yang keempat, mana baru 1/4. Poin yang keempat tentang zakat fitrah pada petang ni ialah kemampuan yang terbatas dan terhad. Bukan semua orang, kalau dia punya tanggungan, bukan semua orang mampu untuk menjelaskan zakat fitrah untuk semua tanggungan dia. Kerana ada juga orang yang dia mampu, tapi dia tak mampu untuk menjelaskan zakat fitrah untuk semua tanggungannya. Jadi nak buat macam mana? Kalau contoh tanggungan telah saya senaraikan tadi, bayar zakat fitrah untuk diri sendiri. Lepas tu untuk untuk isteri. Kalau isteri dua, isteri. Kemudian bayar untuk anak kecil yang belum balik ataupun anak yang telah balik tetapi masih menjadi tanggungan. Kemudian dibayar untuk bapa yang tidak mampu, kemudian dibayar untuk ibu yang tidak mampu. Kemudian bawa anak-anak yang balik yang tidak mampu menyara menafkah diri sendiri. Ada setengah tu kita tak ni lah. Sebagai contoh macam ni lah.
Anak yang balik, selalu orang tanya juga. Macam seorang bapa tu dia bagi anak perempuan dia kahwin. Dia bagi anak perempuan dia kahwin, maka sepanjang anak perempuan dia tu apa orang panggil? Menjadi isteri orang, maka zakat fitrah dia tanggungjawab suami dia lah. Tak semena-mena hidup dalam 3-4 tahun bercerai. Anak ni kerja tak hati, pun tak hati. Selama ni dia hanya menumpang kasih, menumpang teduh dengan suami dia. Suami dah cerai dah habis dah, maka ni orang dulu kata hantar balik pergi rumah mak pak. Jadi anak ni pun kembalilah kepada rumah mak pak dia. Jadi anak ni macam tanggungan lah. Sebab dia telah menjadi janda, tiada pekerjaan, tidak mampu untuk melakukan kerja, untuk mencari pendapatan. Tapi kalau anak ni boleh bekerja sendiri, dia kena bayar sendiri. Ni dia tak boleh. Apa skill kemahiran apa pun tak ada. Maka dia kembali menumpang teduh kepada ibu dan bapa dia. Sebab dia janda yang telah diceraikan. Habis dah lah. Maka pada ketika itu, walaupun anak tu dah balik, kerana dia telah kembali menjadi tanggungan bapa dia, maka zakat fitrah dia bapaknya yang menjelaskan. Persoalan poin tadi iaitu bagaimana seorang itu kalau tanggungan dia mampu jelaskan semua, dia masuk orang yang memang benar-benar mampu. Bagaimana orang itu dia tak mampu untuk menjelaskan zakat fitrah, bayar zakat fitrah untuk semua tanggungan dia. Mana sebahagian saja yang dia mampu. Maka penyelesaiannya mengikut hukum fiqh, seseorang yang mampu untuk membayar sebahagian tanggungannya sahaja, maka dia kena bayar untuk bahagian yang dia mampu. Contoh kata dia ada 5 orang yang tanggungan, 10 orang tanggungan dia. Dia hanya mampu, dia ada 5 gentang, 5 gentang beras. Maka 5 lagi tak ada nak bayar. Maka bayar setakat yang mampu. Itu penyelesaian mengikut hukum fiqh. Bayarlah zakat fitrah mengikut kemampuan. Tetapi dalam nak menjelaskan zakat fitrah mengikut kemampuan ni, dia ada tanggungan ni mengikut senarai susunan keutamaan. Tak boleh bayar sesuka hati. Dia kena mengikut senarai susunan keutamaan. Mana kalau seorang tu dia ada tanggungan, dia sangat miskin, dia hanya ada segantang beras saja, maka dia tak bayar untuk tanggungan, dia bayar untuk dirinya sahaja. Kalau jadi susunannya macam ni lah. Yang pertama, bayar untuk diri sendiri dulu. Selesai. Tengok kalau ada lebih lagi segantang, bayar untuk isteri. Kalau isteri 2 orang, tapi kalau isteri 2 orang tak boleh. Tak mungkin orang untuk isteri 2 orang, dia pun teruk. Kata isteri, bayar untuk isteri 2 gentang. Lepas tu, satu lah. Maka tanggungan yang berikutnya tak dibayar. Kita susun lagi. Kalau ada lagi segantang, maka bayar untuk anak kecil. Iaitu anak yang belum balik. Kalau ada 5 gentang, anak kecil semua tak balik. Bayar untuk mereka dulu. Kemudian setelah kalau ada lebihan lagi, bayar zakat fitrah untuk bapa. Kalau masih ada lebihan, bayar untuk ibu. Kalau masih ada lebihan, baru tengok anak yang tak balik ni. Anak yang tak balik, yang menjadi tanggungan bapa, seperti anak yang stroke, yang sakit, yang lembam otak, ataupun anak dia yang jadi janda patah balik duduk dengan numpang kasih, numpang teduh dengan bapa. Itu 6 dia punya susunan keutamaan. Jadi dia kena bayar. Tapi kalau 6 ni makna komplit lah zakat fitrah dia. Tapi kalau sekat tengah jalan, contohnya dia ada tekad tanggungan untuk menjelaskan 3 ya. Bayar untuk diri sendiri, isteri, kemudian anak-anak yang kecil. Mak bapak tak ada, stop kat itu. Jadi bagi individu-individu yang terhad kemampuan ni, sedangkan dia adalah tanggungan kepada orang pembayar zakat, maka kegagalan mereka, zakat mereka kegagalan dilunaskan oleh penanggung, maka penanggung itu tidak berdosa. Dan mereka pun tidak berdosa. Sebab berada di luar daripada kemampuan. Luar kemampuan. Okey. Poin yang kelima yang saya nak highlightkan pada petang ni ialah, di segi nak cerita apakah maksud kemampuan. Adakah kemampuan bayar zakat tu orang kaya, orang makan gaji, buat benang yang banyak gelung, ataupun orang yang jadi broker saham, ataupun orang yang makan pencen, atau kerja wakil rakyat, atau orang menega pasar malam. Adakah orang tu yang mampu? Zakat fitrah ni kemampuan dia berbeza dengan zakat harta. Sebab zakat ada 2. Yang pertama zakat harta. Pecahan zakat harta tu zakat tanaman, itu biji-bijian, zakat binatang, ternakan, zakat emas perak, zakat wang, zakat pendapatan, semua tu zakat harta.
Yang kedua zakat fitrah atau pembagian zakat. Jadi kemampuan zakat harta dan kemampuan zakat fitrah dia mempunyai perbezaan yang sangat besar. Okey. Untuk kemampuan zakat fitrah ini, maksud kemampuan bayar zakat itu ialah seseorang itu dia mempunyai lebihan perbelanjaan keperluan malam raya dan keesokannya, iaitu hari raya. Malam raya ni bila kita takbir raya lepas mayang maghrib tu malam raya. Mempunyai lebihan perbelanjaan untuk keperluan malam raya dan esokkan harinya ada lebih. Maka lebihan itu hendaklah dibayarkan zakat fitrah sebab lebihan itu adalah dikira sebagai kemampuan. Sebagai contoh macam ni. Seorang tu dia memerlukan untuk belanja malam raya, dia memerlukan untuk makan minum, tak termasuk beli mercun. Beli mercun tak kira. Untuk makan minum lah, buat tupat, beli gula, teh apa semua. Sampai esok raya tu, baju raya dan seumpamanya. Katalah seorang tu dia anak 5 orang, bini dia jadi 7. Mereka perlukan untuk malam raya dan siang raya tu untuk makan minum mereka. Katalah mereka perlu lebih kurang dalam RM100. Contoh, mereka perlu lebih kurang RM100. Maka dia ada cuma RM100 saja. Tak lebih. Dia ada RM100 saja untuk belanjaan malam raya dan keesokan harinya. Bermakna orang ni dikatakan tidak mampu. Maka tak wajib dia bayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Tapi kalau keperluan dia untuk malam raya dan pagi raya, hari raya tu lah, hari raya sehari tu sampai ke terbenam matahari tu, kalau keperluannya untuk malam raya dan hari raya RM100, tiba-tiba dia ada RM150. Maka RM50 itu dikira lebihan. RM50 itu dikira lebihan, maka RM50 itu wajib digunakan untuk membayar zakat. Kalau dia kata zakat fitrah tu nilai RM7. RM7 kalau dia 7 orang, 7 kali 7 RM49. Makna ngam-ngam. Dia bayar zakat fitrah RM49, RM1 lebih. Tapi kata dia perlukan RM100 siang dan malam, dia ada RM21. Lebih-lebih ada RM121. Dia memerlukan belanja RM100. Dia ada RM21 saja hal lebih. Maka dia wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya, untuk isterinya RM14 dan untuk salah seorang anaknya yang masih kecil. Bisa ambil anak yang paling bawah sekali, yang masih kecil. Maka lain tak kena bayar zakat fitrah. Itu maksud kemampuan. Iaitu seorang yang mempunyai kelebihan harta benda, RM1 ataupun beras secara tepat, yang boleh menampung keperluannya untuk malam raya dan juga siang hari raya. Kalau tak ada lebih, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Lebih baru wajib bayar zakat fitrah. Okey. Keperluan yang dimasukkan, makan minum tu yang utama. Sebab nak makan minum, baju tu tak apa ni. Ataupun kalau jenis sewa menyewa macam sewa rumah, ada setengah tu dia duduk rumah sewa kira hari contohnya. Kalau biasanya orang kira bulan lah. Kata kira hari. Setiap hari orang mengikuti sewa. Rumah dia kata sewa sehari RM10. Tiba-tiba dia keperluannya ada makan minum RM100. RM110 untuk sewa. Maka tak ada lebih. Tak ada lebih. Jadi kalau tak lebih, tak wajiblah bayar zakat fitrah. Kalau lebih, tapi tak cukup untuk semua tanggungan, bayar sekadar yang tanggungan yang mampu itu. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi. Kemudian poin yang ke-6 pada petang ini ialah persoalan. Adakah orang miskin wajib bayar zakat fitrah? Sebab saya telah jelaskan di awal tadi bahawa zakat fitrah ni juga dipanggil zakat badan. Everybody must to pay it. Setiap orang kena bayar. Jadi persoalannya orang miskin ni biasanya tak mampu. Orang fakir. Adakah orang miskin berada dalam lingkungan kemampuan? Ataupun adakah orang miskin wajib bayar zakat fitrah? Jawabnya ada dua. Yang pertama, tak mampu. Tak mampu bayar zakat fitrah. Pasal apa tak mampu? Kerana melihat kepada kemampuan tadi, iaitu dilihat kepada keperluan dia untuk malam raya dan siang hari raya, tak lebih, bahkan tak cukup. Tak lebih, bahkan tak cukup. Maka dia tak mampu. Bila dia tak mampu,
tidak wajib dia bayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga mereka yang berada di bawah tanggungannya. Tapi kalau orang miskin tu dia yang tak mampu, tapi dia ada anak yang mampu, maka anak kena bayar kat dia pasal dia pak yang tak mampu. Itu maksud dah. Itu jawapan yang pertama. Tak mampu langsung, artinya tak bayar lah orang miskin. Yang kedua, orang miskin yang asalnya tak mampu untuk bayar zakat fitrah. Tetapi dekat-dekat nak raya, tiba-tiba dia jadi mampu. Dekat nak raya, tiba-tiba jadi mampu. Maka pada ketika itu, dia wajib bayar zakat fitrah. Katalah 30 Ramadan. 30 Ramadan, 2-3 jam lagi, nak masuk Syawal. Buka puasa last. Tiba-tiba, ada orang mai bagi sedekah dia. Kawan ni bagi 50, kawan ni 30, campur-campur semua. Menjadikan dia orang yang mampu bagi sedekah. Ataupun orang yang bayar zakat fitrah dia sebelum tu. Dan bayar dalam kadar yang banyak, kawan ni bagi, dia berada di dalam kemampuan. Asalnya tak mampu. Maka orang miskin ni, dalam suasana yang kedua, dia jadi mampu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Contoh yang klasik dulu macam ni ya. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu, zaman remaja, orang mai bayar zakat fitrah saya, kehidupan saya dulu duduk rumah tok setengah, duduk rumah mak ayah setengah, ikut dan jiran tu. Orang mai tok saya guru Quran. Jadi orang mai bayar zakat fitrah dia lah. Okey. Jadi mai bayar tu sehari dua tu. Jadi tentu penuh. Dulu orang mai bayar orang panggil pakai beras. Bolam kelongsong kertas tu. Kelongsong kertas tu segandang. Jadi penuh timbul lah. Kalau orang miskin ni, lagu tu lah tak lah. Asal tak apa, tiba-tiba orang namanya bayar zakat fitrah dia bagi banyak. Sedangkan beras tu bukan dia makan nak habis. Katalah dia dan tunggan dapat orang. Dia dan tanggungannya dapat orang. Dia dapat sumbangan zakat fitrah 15 beg, 15 gantang. Dia ambil 4 tu mana? Dia adalah orang yang mampu pada ketika itu untuk membayar zakat fitrah. Dia jangan lihat muak dia tak boleh tu zakat fitrah bagi aku. Sebab beras tu ataupun wang orang yang telah bagi kat dia tu telah menjadi milik dia. Maka dia adalah orang yang mampu. Itu poin yang ke-6. Jadi orang miskin ada dua lah. Satu mampu, satu tak mampu. Kalau dalam konteks macam orang tua dia rumah sedi kenangan tu, yang ataupun gelandangan contohnya, yang tak ada apa, ni memang miskin yang tak mampu. Maka mereka tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau ada hamba Allah yang baik hati nak bayar zakat fitrah ke dia, pergi minta izin ke dia untuk bayar zakat fitrah, maka dapat pahala. Dapat pahala. Poin yang ketujuh yang saya nak highlightkan pada petang ni ialah makanan ataupun benda yang nak dizakatkan. Maka benda yang nak dizakatkan adalah berasaskan kepada makanan. Dan makanan tu bukan makanan yang dimasak. Iaitu bahan mentah yang dijadikan makanan maksudnya. Bahan mentah yang dijadikan makanan dan lebih spesifik lagi bahan mentah yang dijadikan makanan ni maksudnya biji-bijian ataupun bijirin. Dalam hadis walaupun tidak dinyatakan semua, dalam hadis dicerita bijian tu hanyalah orang panggil apa? Gandum, bali, tamar, kurma. Itulah hadis cerita tu. Dan beberapa lagi beras tak ada. Beras tak ada dalam hadis serta kata dia biji-bijian yang dibayar zakat fitrah. Tetapi dikiaskan oleh ulama sebab dia menjadi makanan asasi yang dimakan oleh penduduk di sesuatu negeri atau di sesuatu tempat. Jadi benda yang nak dijadikan bahan untuk bayar zakat fitrah ialah makanan asasi yang dimakan oleh penduduk di satu tempat. Jadi telah saya nyatakan bahawa makanan asasi ini adalah bijirin. Gandum, bali, tamar, oat dan beras. Jagung. Kalau orang makan lah. Jadi kita tengok dalam konteks Malaysia. Bijirin makanan asasi kita makan apa dah? Beras. Sekali pergi banyak padi pula. Kena mesin padi tu pergi kelang mesin dia akan jadi beras. Dia akan jadi beras. Jadi beras tu adalah makanan asasi. Dulu masa saya kecil-kecil, saya duduk tolong ayah saya. Kadang pergi kelang. Saya orang
batu 16 Padang Lumat. Abang ambil lah, kut siapa tak tahu. Tapi banyak kawan tahu. Saya kelahiran batu 16 Padang Lumat. Yan Kedah, dekat dengan Gua Cepedak lah. Rumah mak bapak saya bertentangan dengan madrasah atau fiqhiyah atau orang panggil pondok payah. Jadi dulu saya duk tolong ayah saya. Zaman saya budak-budak dulu lah. Jemuk padi. Lepas tu buh dalam guni jaluk. Lepas tu buh atas dalam basikal tua. Orang dulu panggil gerek tua. Kayuh gerek tu pi kelang. Buat apa pi kelang? Pi mesin padi. Mesin padi untuk dijadikan beras. Saya ingat tu, nostalgia lama tu. Kayu gerek, lepas tu bawa seguni, balik tengah guni. Pasal apa? Buang semua padi yang jadi sekam tu, maka kita buat pi seguni padi, balik tengah guni beras. Lebih kurang tu. Jadi beras tu makanan asasi. Dalam konteks Malaysia, kita kena bayar zakat fitrah tu beras. Tak boleh bayar gandum. Pasal apa? Pasal di Malaysia orang tak makan gandum. Dan dia kata makanan asasi di satu tempat. Makna kalau orang putih sekalipun, masjid Islam hidup Malaysia, orang Arab sekalipun, kalau di negeri mereka makan gandum, oleh kerana mereka mai duduk di Malaysia nak bayar zakat di sini, kena bayar beras. Tak boleh bayar gandum. Tak boleh bayar bali dan seumpamanya. Samalah dengan kalau makanan asasi di negara Arab adalah gandum, kita yang pergi duduk sana kena bayar gandum, tak boleh bayar beras. Itu maksud makanan asasi di satu tempat. Mana? Makanan yang dimakan oleh kebanyakan rakyat, kebanyakan penduduk di satu tempat. Itu maksud makanan asasi. Okey. Macam mana pula persoalan dalam fiqh ni dia jelas dengan detail. Macam mana pula kalau dalam negeri tu orang makan semua? Kalau negeri tu orang makan semua. Dalam negeri tu macam di Mesir, di Arab Saudi gandum, ada beras, ada. Di Arab Saudi, orang tak makan nasi Arab, roti boleh makan. Katalah di negeri itu semua bijirin Arab dan semua orang makan. Beras pun makan, gandum pun makan. Taklah makan beras tu masalah. Gandum perlu saya buat roti. Beras makan, gandum makan, bali makan, ut pun makan. Tamat pun makan. Macam mana kalau di negeri itu semua tu dia makan? Kita nak bayar zakat fitrah mana? Adakah kita ada pilihan bayar gandum? Lepas tu mai rumah sebelah bayar beras? Jawabnya tak boleh buat tu. Jawabnya kena lihat hak mana majoriti orang makan. Supaya dia menjadi asasi. Ataupun yang mana menjadi makanan utama dia makan. Kalau dalam konteks negara Arab, walaupun dia ada beras, macam di Arab Saudi, dia ada beras. Dia pun makan beras kat nasi Arab di Yaman. Tetapi roti itu makanan utama. Roti itu makanan utama. Dan roti itu orang tak buat daripada beras. Orang buat daripada gandum. Jadi kalau berbagai bijirin yang ada, semua makan belaka, maka zakat fitrah itu dibayar kepada makanan yang menjadi makanan utama penduduk di sebuah tempat. Jadi dalam konteks negara Arab tu, orang lebih banyak makan roti. Jadi roti itu diproses daripada gandum. Maka gandumlah sebagai bahan untuk bayar zakat fitrah. Okey. Dan persoalan yang ketiga pula. Bagaimana kalau di satu tempat itu semua berjerin makan sampai tak tahu hak mana jadi asasi? Tibai semua. Orang tanya, ni negeri apa ni makan apa? Beras makan? Makan. Gandum makan? Makan. Bali makan? Makan. Kurma makan? Makan. Hak mana yang makan semua? Makan semua, tak ada utama. Macam mana? Jika keadaan yang demikian di satu tempat, makan belaka semua, bermakna semua menjadi makanan asasi. Habis itu nak bayar zakat fitrah mana? Nak bayar gandum kah, bayar beras kah, bayar apa nama bali kah, ut kah dan seumpamanya? Maka jawapannya, jika kita berada di negeri itu, maka kita diberi pilihan untuk memilih mana-mana bijirin yang kita nak zakatkan. Tak boleh bayar zakat beras, boleh bayar gandum dan seumpamanya. Okey. Itu apa yang ketujuh. Itu kita bayar dengan menggunakan beras. Dalam konteks Malaysia. Iaitu kadar dia untuk satu orang per head, satu kepala adalah satu gantang. Satu gantang. Sekarang ni gantang tak ada. Tapi sukatan. Mesti dia disamakan dengan timbangan. Maka gantang yang ada kita tengok dulu ni, gantang Kedah tu mana? Satu besar sangat tu. Satu terlalu besar. Gantang yang dimaksudkan adalah gantang beradat. Kecil saja. Gantang beradat ni kalau saiz gantang Malaysia, gantang Kedah tu besar lah, pasal negeri Jelapang Padi tu dia buat besar tu.
Orang dulu bayar segantang Malaysia ni kira pahala lebih lah. Pahala zakat setengah, pahala sedekah setengah. Gantang ini masukkan itu kecil, gantang beradat. Dan gantang Malaysia pun tak ada. Saya pun tak tengok lama dah. Gantang beradat tengok lama. Maka dibayar zakat itu berdasarkan sukatan yang berasaskan gantang. Dalam konteks sekarang ni orang panggil timbangan. Timbang. Maka ditimbanglah. Ditimbang beras itu, iaitu beratnya menyamai satu gantang. Beras yang ditimbang itu menyamai satu gantang, berarti dia membayar satu gantang beras. Okey. Kalau dalam konteks kehidupan kita di Malaysia ni, satu gantang beras ni, gantang berat tu, timbangan dia menyamai berapa kilogram. Saya sempat menelaah kitab fiqh Islami, tengok tadi dalam fiqh manhaji, adalah ada 3 kitab yang saya buat tadi, mengarah kebanyakan average. Ada yang kata satu gantang menyamai 2.4 kilo. Mana 2 kilo 400 gram. Tapi dalam konteks Malaysia ni yang tepat dikeluarkan oleh lembaga zakat di negeri-negeri, satu gantang ni menyamai 2.6 kilo. Berarti 2 kilo setengah campur lagi 100 gram. Jadi kalau kita beli beras dalam timbangan 2 kilo 0.6, bermakna satu gantang tu. Ada setengah orang duduk bayar zakat beli beg bernai keluar tu 5 kilo tu. Tu lebih ya. Dia dapat pahala ekstra. Tu timbangan dia satu gantang menyamai 2.6 kilogram beras. Okey. Sekarang ini amalan bayar zakat dengan bawa beras pergi rumah orang ni untuk penerima zakat ni, saya perasan kalau ada pun tak apa nak banyak dah. Kalau ada pun tak apa nak banyak, orang lebih banyak membayar zakat dengan dengan nilai wang. Di dalam pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Hanafi, mana Maliki, Syafi'i, Hanbali, zakat fitrah wajib dibayar dengan makanan, dengan bijian. Mana kalau dalam konteks kita wajib dibayar dengan beras. Makna kalau pi bayar dengan duit tak sah zakat fitrah tu. Kerana bayar dengan duit nilai ni hanya dalam mazhab Hanafi sahaja. Sebab mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali kena bayar beras. Kalau Arab gandum tak boleh bayar dengan duit. Duit tu dia panggil nilai. Tak sah. Wajib dibayar dengan biji-bijian itu. Tetapi dalam mazhab Hanafi harus, mana sah bayar zakat fitrah dengan nilai. Walaupun asalnya bayar dengan biji-bijian. Sah bayar zakat fitrah dengan nilai. Nilai sekarang nilai dengan wang lah, duit. Pasal apa? Kerana Imam Hanafi dia berpendapat bahawa walaupun dibayar dengan nilai tetapi menepati tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyenangkan orang miskin pada hari raya. Jadi orang miskin dia dapat makanan dia seronok lah. Jadi banyak duit pun menyenangkan orang miskin. Bahkan dalam konteks zaman sekarang, bagi duit dengan bagi beras tu, orang miskin lebih menghargai dapat duit daripada mendapat beras. Jadi tercapai matlamat. Tercapai matlamat. Okey. Jadi oleh kerana dalam konteks amalan kita pada hari ini, nak bayar zakat dengan beras ni menjadi kerumitan dan kesulitan. Terutama orang-orang yang berada di bandar sana, di taman perumahan, nak rembang beras pergi cari orang susah di problem sak. Maka ulama kita ataupun yang berautoriti fatwa setiap negeri telah mengeluarkan fatwa bahawa harus kita bertaklid. Kita taklid ni kita ikut mazhab Hanafi supaya membolehkan kita membayar zakat fitrah dengan membayar dengan nilai, iaitu dengan wang. Jadi kita duk bayar duit zakat fitrah dengan nilai ni kerana bertaklid dengan mengikut mazhab Hanafi. Bukan saja-saja bayarlah, kita bertaklid sebab apa? Sebab kesukaran untuk bayar menggunakan beras. Nak rembang ambil rata bayar. Kerana kita taklid mazhab Hanafi, dan sebab mazhab Hanafi dia kata bayar wang tu tercapai juga matlamat, iaitu untuk menggembirakan, menyeronokkan, menyenangkan orang miskin yang menjadi penerima zakat fitrah itu. Jadi tuan-tuan jangan bimbanglah, bayarlah zakat fitrah dengan nilai, tak ada masalah, sebab fatwa telah memutuskan bahawa harus kita bertaklid kepada mazhab
Hanafi. Kita bayar dengan nilai. Sekarang ni orang bayar zakat fitrah dengan beras tak berapa banyak dah. Masih ada, bukan kata tak, masih ada tapi tak berapa nak banyak. Okey. Tambah kalau pergi bayar kepada lembaga zakat negeri Kedah, dia koyak resit tu resit duit lah. Mana dia resit segantang tak ada. Bayar dengan duit. Okey. Kadar, jika kita bayar dengan nilai, berapa kadar dia, berapa harga dia. Kalau bayar dengan gantang beras, daripada dulu sampai kiamat dia tak akan berubah, segantang. Tetapi kalau bayar dengan nilai, dia akan sentiasa berubah. Tapi nilai tu menyamai satu gantang, dia akan berubah. Kalau dulu-dulu RM3, dia naik RM4, sehingga dia makin naik, begitulah seterusnya. Kan? Okey, nilai di negeri Kedah. Tahun lepas dia ada 3 kadar. Tahun ni dia ada 4 kadar. 4 kadar ni, kadar terbaru tu pasal mengambil kira musim Covid ni, di mana orang susah, banyak putih pendapatan, nak cari pendapatan pun susah, maka dia diturunkan nilai tu. Jadi di negeri Kedah untuk tahun ini, banyakkan negeri dia ada kadar yang 3 lah, kebanyakan 3. Ada setengah negeri tu 1 kadar, saya tak ingat lah cara tepatnya. Saya kira Kedah dulu lah. Selangor dia ada 3 kadar. Di negeri Kedah untuk tahun ni, kadar yang pertama RM5. Ni orang miskin teruk ni. Tak mampu tu. Yang kedua RM7. Ini standard kebanyakan orang. Yang ketiga RM14. Yang kedua RM21. RM21 ni beras jenama basmati. Ni beras basmati ni, nilai dia RM21 untuk satu gantang. RM14 ni beras yang super standard. Yang RM7 ni yang standard. Yang RM5 ni yang jenis beras hancur, tu tak mampu langsung lah. Okey. Dalam 4 senarai ni, saya nak sebut pada tuan-tuan penonton sekalian FB, yang standardnya adalah RM7. RM5 ni tak ramai orang bayar. Saya yakin tak apa nak ada. RM14 ni pertengahan. RM21 ni orang high class. Tapi ada setengah orang high class pun dia bayar RM7 juga. Okey. Maksud dia macam ni lah. Siapa yang setiap hari duk makan beras RM5. Orang susah betul-betul ni makan beras patah ni. Bayarlah zakat fitrah atas nilai RM5. Siapa yang makan beras biasa-biasa ni senanglah. Kita duk beli di kedai tu, yang dia turun lori banyak-banyak tu, tu nilai dia segantang RM7. Segantang RM7. Bayarlah zakat fitrah atas nilai RM7. Siapa yang makan beras special sikit, bayarlah RM14. Siapa yang makan basmati tu, bayarlah RM21. Tetapi maksud dia RM21 ni, hari-hari dia makan basmati, RM21 lah bayar. Tapi kalau lama-lama sekali makan, hari-hari tu dia makan RM7, dia bayar RM7 lah. RM14 pun hari-hari dia makan RM14. Dia bayar yang RM14. Dalam keluarga ni ada yang jenis 2 pattern. Ada setengah orang tu dia macam penyakit kecil manis lah contohnya. Dia ni doktor tak boleh makan beras murah. Kena makan mahal. RM21 tu. Tapi dia kata kat anak-anak dia, kalau hampa makan juga, pakai krim mampu hero dia, ayah tak sihat, ayah kena makan beras ni. Maka dia seorang lah bayar RM21. Anak-anak dia makan RM7 tu, bayar RM7 lah. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam family tu, semua makan RM21, bayarlah RM21. Cuma persoalan dia macam ni lah. Selalu orang duk tanya, macam mana orang yang makan beras nilai RM4 atau makan beras nilai RM21, dia bayar zakat fitrah nilai RM7. Sah tak zakat fitrah dah? Maka kita jawab kembali kepada makanan asasi di satu tempat yang biasa dimakan orang. Yang biasa dimakan orang RM4. Jadi saya berani jawab lah. Yang biasa dimakan, kita tengok banyak di kedai tu, iaitu yang RM7 lah. Kalau kita pergi kedai tu, kita nak cari beras RM7, tak payah tanya, nampak. Tapi kalau nak makan basmati, kita tanya tukang kedai, beras basmati ada tak? Ada, duduk sana, duduk tempat tinggi. Jadi susah nak jumpa. Tapi kalau beras RM7 tu, masuk-masuk, nampak tu ya. Jadi yang jadi kholif makanan satu tempat tu adalah yang makan
RM7. Jadi kalau orang makan beras RM14, makan beras RM21, kalau dia pergi bayar zakat nilai RM7, sah tak zakat fitrah dia? Jawab dia sah. Jawab dia sah. Tetapi habis itu pasal apa lembaga zakat pergi buh RM14, RM21 ni? Kerana nak menggalakkan orang-orang yang berada ni, yang duk makan beras mahal ni, nak menggalakkan dia buat pahala kebajikan lebih. Supaya dia dapat pahala banyak. Walaupun dia makan beras, dia duk makan beras RM14, maka walaupun dia bayar zakat RM7 tu sah, tapi bayarlah RM14. Menggalakkan dia yang pertama sekali untuk mendapat pahala, yang kedua untuk mengikis satu sifat yang dalam diri dia, itu sifat kikir dan kedekut. Jadi janganlah pendengar-pendengar dengar ni kata, boleh bayar, kita makan 14 bayar tu. Jangan buat begitu. Bayarlah 14 kalau kita makan 14 ataupun 21. Bukan selalu, setahun sekali ya. Tapi kalau nak bayar 7 pun tak apa. Tapi orang kata kira mentera tu naik kereta BMW makan beras mahal, bayar beras murah. Walaupun sah, tapi nampak kekikiran kita tu. Kekikiran kita, kekedutan kita tu. Dan kita ni macam tak menggalakkan untuk buat pahala di bulan Ramadan yang mulia. Okey, nampak kira sangat. Okey, itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9 ialah kewajipan bayar zakat fitrah bagi pihak orang lain yang bukan tanggungan. Tanggungan tadi kewajipan kita. Macam saya ni ada anak, ada isteri. Isteri saya, anak saya adalah tanggungan saya. Saya kena bayar zakat ada apa? Ni satu lagi. Ni yang 9 saya nak elak ni. Orang tu kita jaga dia. Tapi dia bukan tanggungan kita. Jadi begitu. Maka zakat fitrah ni nak guna duit siapa, nak guna beras siapa, dan siapa nak kena bayar. Itu yang saya nak masukkan ni. Jadi saya boleh tajuk kecil, itu kewajipan bayar zakat bagi pihak orang lain. Kewajipan bagi pihak orang lain yang bukan tanggungan dia. Tapi mana orang yang jaga orang tu wajib bayar zakat fitrah orang tu. Apa maksud? Maksud dia, kita tengok orang ni, anak yatim, mana pak mati, mak pun mati, accident. Pak mati, mak mati, anak yatim. Mana ada orang jaga dia. Dan anak yatim ni ada harta. Pak dia mati meninggalkan harta. Jadi anak yatim yang berharta. Okey. Anak yatim kalau dia pergi bayar zakat tak sah. Pasal dia tak bayar. Tapi dia wajib bayar zakat. Harta dia tu wajib bayar zakat. Okey. Yang kedua, orang gila. Orang gila kalau dia pergi bayar zakat tak sah. Sebab dia bukan mukallaf. Okey? Tapi kalau ada orang tolong bayar ada, sah. Itu maksudnya. Dan orang yang lemam otak. Dalam bahasa Arab dia panggil ma'tuh. Orang yang otak lemam. Orang otak lemam ni Allah. Tentu-tentu tak bisa jumpa. Orang otak lemam. Dia nak rupa serak. Tapi lemam. Cakap pun macam budak-budak. Budak-budak seredik pada dia lagi. Jadi saya bagi contoh di sini lah. Orang-orang yang anak yatim ada harta, orang gila ada harta, orang lembam otak ada harta. Mereka ini zakat fitrah mereka dibayar dengan menggunakan harta mereka sebab mereka ada harta. Tetapi yang membayarnya bukan mereka. Kena ada orang tolong bayar bagi pihak mereka. Maka dia panggil wali ataupun wasi, penjaga mereka. Jadi anak yatim ni kalau mak pak dia mati, tiba-tiba pak menekan dia jaga, maka pak menekanlah bayar zakat fitrah anak yatim ni dengan menggunakan harta dah. Tapi kalau pak menekan nak guna harta, tak apa, abang dah lah. Orang gila pun sebab kalau dia ada harta, ambil harta dia. Ada setengah orang gila tu kadang-kadang kerja elok, tiba-tiba gila, ada pencin semua, penjaga dia tu ambil harta dia, bayar zakat fitrah dia. Dan orang yang lemam otak, itu orang bagi bayar bagi pihak on behalf dengan menggunakan harta orang tersebut. Itu poin yang ke-9. Tapi sebelum masuk poin 10, ingat, siapa jaga anak yatim, siapa jaga orang gila, siapa jaga orang lemam otak, tiba-tiba penjaga tu tak ambil duit dia pergi bayar harta, duit sendiri pun tak guna untuk bayar zakat fitrah, maka berdosalah penjaga tu. Kerana tidak melunaskan zakat fitrah
individu tadi. Sebab di awal tadi disebut zakat fitrah ni asalkan dia Islam, semua kena wajib bayar zakat fitrah. Kecuali jika ada pengecualian, iaitu di luar kemampuan. Cuma ada orang yang bayar sendiri, ada orang yang tanggungan, ada yang bayar bagi pihak. Poin yang ke-10 pada petang ini ialah isteri. Dalam rumah tangga, kadang-kadang isteri ni dia nampak loaded sikit berbanding dengan suami lah. Kurus macam ikan bilis. Paham tak? Bini badan besar macam ikan senangi tu. Mana isteri tu orang loaded, orang berada. Suami tak ada apa. Kadang-kadang suami tu menumpang isteri ya. Lebih kurang tu. Jadi, persoalan dia, poin yang ke-10 ialah apa hukum isteri bayar sendiri zakat fitrah dia? Apa hukum isteri bayar sendiri zakat fitrah dia? Jadi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan perempuan sekalian, isteri yang berada walaupun jutawan, buah teh pun, walaupun dia seorang jutawan, dia tidak wajib membayar sendiri zakat fitrah dia. Isteri yang berada walaupun jutawan tidak wajib membayar sendiri zakat fitrahnya, kerana zakat fitrahnya menjadi kewajipan suami. Sebab dia adalah tanggungan suaminya. Dia tak wajib bayar. Suami yang bayar. Walaupun katalah isteri tu, gaji besar sehari 1,000. Mana gaji dia sebulan 30,000. Kerja besar ni. Sebulan 30,000. Laki dia gaji sebulan 300 ya. Beza jauh. Walaupun suami dah gaji sebulan 300, isteri gaji sebulan 30,000, zakat fitrah masih lagi menjadi kewajipan suami. Jadi isteri tak boleh bayar. Kalau isteri bayar juga tak sah zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu adalah kewajipan suami dia. Sebab dia adalah tanggungan suami dia. Jadi isteri tak boleh kata macam ni kepada suami dia. Dengar orang perempuan yang duit banyak ni. Hidup mengebat lah. Isteri tak boleh kata kat suami dia, abang, zakat fitrah saya abang tak bayar, saya bayar sendiri. Abang bayar anak-anak sudah lah. Tak boleh. Kalau dia bayar juga tak sah zakat fitrah dia. Sebab kewajipan suami untuk melunaskan zakat fitrah dia. Kalau suami dah tak mampu, untuk bayar zakat fitrah, faham tak? Tak mampu. Suami dia tak bayar zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk isteri pun tak bayar. Walaupun isteri seorang yang kaya dan berada. Sampai teratur hukum PK. Jadi isteri jangan kata kat suami, abang zakat fitrah saya tak payah bayar lah, abang bayar anak-anak dah lah. Tak payah. Kalau dia nak kata juga, dia kena kata macam ni, abang raya dah dekat, zakat fitrah jangan lupa, zakat fitrah saya dan anak-anak jangan bayar untuk abang seorang. Lagu tu tak apa, untuk memperingatkan suami supaya membayar zakat fitrah. Abang jangan ingat kata saya duit banyak maka saya nak bayar lagi. Tak abang lah. Abang menjadi orang yang menanggung saya dan anak-anak. Lagu tu tak apa. Sebab ada setengah-setengah suami dia tak faham. Dia tak apa aku nak bayar lagi. Bini aku kaya. Bini pula sama bodoh dengan lelaki. Lelaki tak apa aku nak bayar zakat fitrah bini aku, dia orang kaya. Tu dia bodoh tu. Bini pula sama bodoh. Sungguh juga abang tu. Saya bayar lah. Tu dua-dua sama bodoh. Sebab tu kena mengaji. Jadi isteri dia tak payah duk minta lelaki dia saya bayar, saya nak bayar. Bahkan dia mengingatkan saja. Jadi kalau suami tak mampu untuk bayar zakat fitrah, maka isteri yang tidak dilunaskan zakat fitrahnya itu tidak berdosa. Walaupun isteri itu tak bayar. Okey. Kalau isteri nak, suami dia tak mampu. Suami dia tak, dia kata zakat fitrah tak bayar, suami tak bayar, aku pun tak bayar. Anak-anak teruk semua ni, suami kira muflis. Muflis malah raya tu. Isteri yang berada ni, dia boleh buat satu cara untuk pastikan suami dia bayar zakat fitrah, iaitu dia kata abang bayar lah zakat fitrah. Tak ada duit. Kupang tak. Tu hukum PK tak wajib lah. Hukum mengaji dalam Facebook 15/5. Facebook saya besar. Tak wajib. Kalau isteri yang harmoni ni, dia ada duit, dia ambil beg tangan dia kata kat suami dia, abang ni saya, abang teruk dengan ni saya sedekah lah. Bayar zakat suami boleh. Zakat fitrah dia, saya sedekah lah apa nama duit kat abang ni, ataupun saya bagilah duit kat abang RM100.
Saya bagi duit ke abang RM1, siang abang teruk nak ambil zakat fitrah, lebih banyak makan, lebih banyak. Maka bila dia bagi itu, suami yang cerdik ni, bila isteri bagi duit 100 itu asal hak isteri, dia bagi kat suami, maka duit itu jadi hak suami. Maka suami kembali menjadi orang yang mampu. Maka dia pun pergi bayar zakat fitrah. Hal itu tak apa. Tapi kalau dia kata kat suami dah, abang ni duit 100, pergi bayar zakat fitrah. Hal itu tak boleh. Hal itu dia suruh pergi bayar zakat fitrah. Dia tidak milikkan duit itu kepada suami dah. Hal itu kena faham begitu elok. Okey. Kemudian kes yang macam ni. Katalah suami kata zakat fitrah ni aku ada RM7 saja. Kan tahu. Jadi hang aku tak bayar, anak-anak tak bayar. Aku bayar bila aku lah. Isteri jadi belah lah. Allah abang tak tahu lah. Maka isteri kata, abang boleh tak saya nak bayar zakat untuk hak saya sendiri? Saya minta izin abang untuk bayar zakat fitrah saya. Dah abang tak mampu. Suami kata, tak apa abang izinkan. Jadi kalau suami izinkan isteri untuk bayar zakat fitrah dah, ketika itu isteri bayar, maka sah. Kalau suami tak izin, suami faham kata, hang nak bagi malu muka aku dah. Walaupun apa tak bayar tak apa tak berdosa sebab aku tak mampu, maka berpegang kepada kata-kata suami itu. Itu poin yang ke-10. Poin yang ke-11 pada petang ni ialah waktu membayar zakat fitrah. Di dalam kitab-kitab fiqh dia menyenaraikan 5 jenis waktu bayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu harus. Waktu harus. Waktu harus ni itu sepanjang bulan Ramadan. Sebaik saja masuk bulan Ramadan tu, maka sudah boleh dibayar zakat fitrah. Tapi untuk menjadi sah tak sah tu dengan syarat masuk satu Syawal, baru dikira sebagai zakat fitrah. Mana bayar dulu lah. Bila ada masuk satu Syawal, kita pun raya zakat fitrah. Waktu harus. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia membayar zakat fitrah pada waktu harus. Lah ni pun lembaga zakat dia kutip zakat fitrah ni melalui amil-amil di masjid. Ni waktu-waktu sebegini ni adalah waktu harus. Iaitu waktu harus ni bermula daripada 1 Ramadan sehingga hari terakhir Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan tu waktu harus. Sah bayar zakat fitrah masa tu. Dan yang kedua waktu wajib. Waktu wajib iaitu maksud waktu wajib ni kewajipan zakat fitrah telah bermula. Waktu harus iaitu harus membayar zakat fitrah pada masa ini. Itu maksudnya. Waktu wajib ialah apabila terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Terbenam matahari mana? Waktu terakhir kita berbuka puasa. Bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang maghrib tu terbenam matahari tu. 30 Ramadan terbenam tu dia jadi 1 Syawal. Itu adalah waktu wajib. Itu adalah waktu wajib dan waktu wajib itu berpanjangan sehingga terbit fajar. Dia berpanjangan hingga terbit fajar sampai masuk waktu subuh. Jadi sebab tu orang dulu saya dah ingat zaman saya kecil-kecil, malam-malam raya tu lepas buka puasa tu orang pergi sana pergi sini bayar zakat sebab itu adalah waktu wajib. Okey. Kemudian yang ketiga, waktu sunat. Kalau bayar waktu sunat pahala lagi banyak. Waktu sunat ialah selepas sembahyang subuh pagi hari raya sehinggalah sebelum orang sembahyang hari raya. Itu waktu sunat. Jadi waktu sunat ni dia tak panjang. Dia tak panjang. Kata kita sembahyang subuh pukul 6, dalam pukul 6.30 habis. Pukul 6.30 nak sembahyang raya pukul 9 pagi kita kata. Ada lebih kurang dalam 2 jam setengah. Tak apa nak panjang. Ini waktu sunat. Dan yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh pun masih dikira zakat fitrah tapi makruh. Iaitu dibayar setelah sembahyang raya. Habis sembahyang raya siap Allah zakat fitrah tak bayar. Masih lagi sah. Dan waktu makruh ni berlanjutan sehingga terbenam matahari hari raya. Dan yang kelima, waktu haram. Waktu haram ni itu apabila habis hari raya baru nak bayar zakat fitrah, waktu haram. Berdosa bayar zakat fitrah time tu. Kalau bayar dekat sebagai qada sahaja. Habis. Kemudian poin yang ke-12, kepentingan bahagian akhir Ramadan dan bahagian awal Syawal. Dalam kitab ini juzuk, al-juz'ul akhir min Ramadan wal juz'ul akhir al-juz'ul akhir min Ramadan wal juz'ul awal min Syawal. Tu. Iaitu juzuk akhir Ramadan dan juzuk awal Syawal. Ini tak melibatkan semua orang tapi orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang tu. Jadi tuan-tuan dengarlah saya nak urai di sini. Nombor 1, anak
kecil yang dilahirkan di hujung Ramadan. Hujung Ramadan artinya juzuk akhir Ramadan. Hujung Ramadan ni mana dekat-dekat dengan nak buka puasa tu. Alah tu juzuk akhir. Kalau buka puasa 7.25, lebih kurang dalam 7.15, 7.20 tu. Itu adalah juzuk akhir Ramadan. Anak yang dilahirkan di juzuk akhir Ramadan dan dia masih hidup di awal Syawal. Lepas tu dia mati apa? Awal Syawal artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pai azan dia mati. Contoh. Tu dia panggil awal Syawal. Jadi seorang bayi, baby. Seorang baby ataupun bayi yang dilahirkan di juzuk akhir Ramadan dan masih hidup di awal Syawal ataupun berlanjutan hidup sampai besar, maka zakat fitrahnya adalah wajib dan yang membayarnya adalah penanggungnya. Kalau dia ada pak dia lah. Kalau pak dia dah mati, tok wan dia bayar zakat fitrah. Kecuali jika anak itu dilahirkan apabila terbenam matahari. Terbenam matahari Ramadan, mana Syawal. Anak tu tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia tak sempat hidup di juzuk akhir Ramadan. Itu satu. Yang kedua, orang mati. Orang mati di awal Syawal, pada juzuk awal Syawal, maka wajib dia membayar zakat fitrah. Dia tak bayar lah, dia mati, orang pergi bayar lah. Kalau dia bayar dah tu, kira sah lah zakat fitrah dia tu. Contoh, duk ready apa semua, sama ada orang sakit ataupun mati mengejut, tak kira lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang maghrib, dan makan kurma sebiji, tentu mati. Ataupun tak makan kurma, dia duduk di tempat tidur, dia sakit. Anak-anak duduk buka puasa lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tentu dia, ontak, mati. Oleh kerana dia sempat menghirup udara Syawal, tak mati lagi, walaupun seminit dua, berarti dia sempat mendapatkan juzuk awal Syawal. Maka orang mati ini wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau dia mati di juzuk akhir Ramadan, belum sempat masuk Syawal, 2-3 minit lagi orang nak bang maghrib, tiba-tiba dia mati. Lepas bang maghrib masuk Syawal, maka tak wajib dia bayar zakat fitrah sebab dia tak sempat mendapatkan juzuk awal Syawal. Itu ambil perhatian. Okey. Dan yang ketiga, orang masuk Islam. Orang masuk Islam. Seorang mu'alaf yang menjadi Islam, yang masuk Islam di juzuk akhir Ramadan. Kata 30 Ramadan, dalam pukul 7.20 tu, 7.15 dia masuk Islam. Nak bang maghrib 7.25. Selepas dia masuk Islam, dia kekal Islam dan Syawal, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau dia masuk Islam di awal juzuk awal Syawal, orang bang maghrib, lepas tu dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sepanjang Ramadan, walaupun juzuk akhir, dia tak jadi Islam, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Itu ambil perhatian tu. Okey. Poin yang ke-13 yang saya nak highlight pada petang ni ialah isteri yang diceraikan suaminya. Isteri yang diceraikan suaminya, wajib tak suami dia bayar zakat fitrah dia? Ataupun dia nak bayar sendiri zakat fitrah dia? Maka dia ada 3 keadaan. Yang pertama, jika diceraikan di hujung Ramadan. Jika diceraikan di hujung Ramadan ataupun diceraikan di awal Syawal. Dan cerai pula, cerai jenis talak rajai, talak yang boleh dirujuk semula. Jika suami menceraikan isterinya di hujung Ramadan atau hujung Ramadan, awal Ramadan, apa jenis talak rajai ni, apabila tiba bulan Syawal, iddah masih ada. Talak rajai, iddah masih ada, di mana suami itu boleh rujuk dia semula. Maka tanggungjawab membayar zakat fitrah adalah suami yang menceraikannya. Tanggungjawab membayar zakat fitrah isteri yang diceraikan ini adalah suami yang telah menceraikannya dengan talak rajai. Selama mana masih dalam iddah. Okey. Tapi kalau dia cerai bulan Rejab iddah, bukan bulan Rejab awal iddah habis pertengahan Ramadan, tu suami tak wajib bayar. Tapi kalau suami cerai pertengahan Ramadan, dia tak rujuk sampai bulan Zulqa'dah, ataupun dia cerai bulan Syawal malam tu, tak ada zakat, tak bayar lagi.
maka suami yang menceraikan itu wajib membayarkan zakat fitrah isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Okey. Yang kedua, jika suami yang menceraikan dia dengan talak bain. Jika suami dia menceraikan dia dengan talak bain ini talak yang tak boleh dirujuk semula. Talak bain ada dua, satu sughra, satu kubra. Sughra ni ada dua, iaitu yang sughra yang pertama, suami yang menceraikan isteri sebelum sempat disetubuhi, itu sughra yang pertama. Sughra yang kedua, suami yang menceraikan isteri dengan cara tebus talak. Itu sughra. Tak boleh rujuk semula. Nak kena menikah lain, angkat nikah semula. Ataupun talak bain kubra. Bain kubra ni iaitu talak 3. Yang tidak boleh dirujuk semula, melainkan dengan dinikahi semula dengan syarat-syarat yang ketat. Nanti kita cerita dalam perbincangan yang lain. Jadi kalau isteri yang diceraikan dengan talak bain, talak yang tak boleh dirujuk semula ni, kalau suami dia menceraikan dia sebelum masuk Syawal, cerai dalam bulan Ramadan, di hujung juzuk akhir Ramadan, maka tanggungjawab membayar zakat fitrah isteri itu adalah dirinya sendiri, bukan suaminya. Sebab suami bukan lagi menjadi orang yang menanggung dia. Suami bukan lagi orang yang menanggung dia. Maka isteri itu kena bayar sendiri. Tetapi kalau suami yang menceraikan dengan talak bain kubra, dengan talak bain tadi, sama ada sughra atau kubra, dia cerai setelah masuk Syawal. Bermakna suami itu kena bayar zakat fitrah dia, sebab sebelum diceraikan isteri itu masih lagi menjadi tanggungjawab ataupun tanggungan isteri yang telah menceraikan dengan talak bain tersebut. Itu ambil perhatian isteri-isteri ni. Kemudian poin yang ke-14 saya nak highlight ni ialah perihal pembayar zakat. Orang yang membayar zakat tu dia mati. Dia sendiri yang bayar zakat tu dia mati selepas masuk Syawal. Satu. Siapa nak bayar zakat ke dia? Tadi saya cerita dah. Oleh kerana dia sempat mendapat bahagian awal Syawal, iaitu juzuk awal Syawal, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Oleh kerana dia mati, orang yang hidup kena pergi ambil duit dia tu, bayar zakat fitrah ke dia. Sebab dia sempat mendapatkan juzuk awal Syawal, dia mati. Okey. Itu untuk dirinya. Ni hak yang 14 saya nak bahas ni, iaitu orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia. Contoh, satu ketua keluarga, dia suami, dia adalah bapa, dia adalah suami. Tiba-tiba masuk malam raya, dia tak bayar ni zakat fitrah ni. Rombang maghrib, muka puasa, lepas mayang maghrib tu kira-kira nak berjalan pergi bayar zakat fitrah lah sambil takbir. Tiba-tiba kena serangan jantung, mati. Kena serangan jantung, mati. Persoalan dia, zakat fitrah dia tu memang kita kena ambil bayar. Saya dah cerita tadi. Tanggungan dia, isteri dia, anak-anak dia, siapa nak kena bayar zakat fitrah dia? Adakah masing-masing kena bayar atau macam mana? Maka jawapannya adalah si mati itu sendiri yang kena bayar. Si mati itu sendiri yang kena bayar. Oleh kerana dia seorang yang mampu, dia mati apabila telah mendapatkan juzuk awal Syawal. Oleh kerana dia mati, maka zakat fitrah dia ambil bayar, zakat fitrah isteri dia dan anak-anak dia, ambil harta yang ditinggalkan itu, salah seorang orang yang hidup tu ambil pergi bayar zakat fitrah. Tanggungan adalah tanggungan si mati yang mati pada malam Syawal tadi. Itu persoalan dah. Tapi kalau dia mati sebelum masuk Syawal, diri dia tak kena bayar zakat fitrah. Dekat 5 minit orang nak bang maghrib masuk Syawal ni, dia sendiri tak kena bayar zakat fitrah sebab dia mati, dan tanggungan dia pun bukan lagi kena menggunakan duit dia bayar zakat fitrah walaupun dia meninggalkan harta. Maka tanggungan dia depa sendiri yang kena bayar zakat fitrah masing-masing, ataupun berpindah penanggung daripada penanggung yang mati itu kepada penanggung yang berikutnya. Contoh, kalau anak-anak yang kecil pindah pergi kat tok wan. Tok wan dah Allah Pak Habib mati pula. Matilah 10 minit lagi, tak payah. Pak, tok wan kena bayar zakat fitrah. Isteri pula kalau dia ketika tu tak ada apa, pada ketika tu dia sendiri membayar zakat fitrah untuk dia. Itu maksud dia. Kemudian perkara yang ke-15, ni kuliah nak habis ni.
Poin yang ke-16 berkaitan dengan niat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ramai juga orang yang dia berasa syok, haram dia tak niat. Ibadah, zakat adalah ibadah. Tak kiralah sama zakat harta ataupun zakat fitrah, dia adalah ibadah. Ibadah ni sah diterima Allah jika disertakan dengan niat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amalan adalah berteraskan kepada niat. Kalau niat sahlah, tak ada niat tak sah. Macam mana cara nak niat zakat fitrah? Niat ni dia bukan ada ayat yang standard. Niat nanti bayar zakat, inilah zakat fitrah aku. Okey ya. Nak suruh bagi panjang tu, inilah zakat fitrah aku kerana Allah Ta'ala. Tak apa. Kerana Allah Ta'ala ni, semayang ke apa, tak kata. Tak apa. Kata pun sunat. Sebab apa? Sebab ibadat ni kalau buat memang kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Inilah zakat fitrah aku. Niat. Tapi hanya sekerat menutur di mulut, tak jadi niat lagi. Itu sunat. Hendaklah dalam hati niat. Dalam hati, inilah zakat fitrah aku. Tambah lagi kerana Allah Ta'ala. Maka jika diniat yang demikian, maka sah. Dan niat ni semasa membayar zakat fitrah. Bukan bayar, lepas tu balik baru niat. Start mutu pergi masjid cari amil, bayar zakat. Lepas tu sampai tengah jalan, aku bayar zakat fitrah tu, itulah zakat. Tak, bukan begitu. Masa bayar zakat tu, itu adalah niat. Atau dalam perjalanan, niat. Ataupun orang, zakat fitrah ni boleh kita wakil pada orang untuk bayar. Kalau kita wakil orang untuk bayar, orang yang pergi bayar, dia tak perlu niat. Dia tak perlu niat. Artinya, orang yang mewakilkan tu, pemilik zakat tu, dia yang kena niat. Katalah saya wakil, saya nak pergi cari amil kalut, saya wakil pada seorang, hampir bayar zakat fitrah aku tak? Dia tak, aku nak pergi masjid, saya bayar. Bila saya bagi tu, saya niat terus. Aku jadikan itu sebagai zakat fitrah aku. Dia pergi bayar. Orang yang bayar tu tak perlu niat. Sebab dia bukan orang yang buat ibadat, dia wakil saja. Kita lah yang kena niat. Jadi ingat semasa membayar zakat fitrah, kena niat. Kalau kita bayar untuk diri sendiri, inilah zakat fitrah aku kerana Allah Ta'ala. Kalau anak-anak isteri semua, inilah zakat fitrah aku, inilah zakat fitrah aku dan tanggunganku. Ataupun inilah zakat fitrah aku dan isteri dan anak-anakku. Ada begitu. Tak payahlah pergi abang ke amil satu-satu nama anak, penat kawan tu. Inilah zakat fitrah saya, isteri saya Rabi'ah, anak saya Farhan, anak nombor 2 Zulkifli, anak nombor 3 Maknuk, nombor 4 Hafsah, nombor 4 panjang jenuh kawan tu dengar. Tak payah. Inilah zakat fitrah saya dan anak saya. Tak kata kat dia apa? Hati kita tu niat. Inilah zakat fitrahku dan seluruh tanggunganku. Pak aku mau sekali lah. Niat. Jangan lupa niat. Kalau dia tak niat, tak jadi zakat fitrah. Tak jadi zakat fitrah. Jadi pemberian biasa sahaja. Itu saya peringat saja. Sia-sia kita. Buat amalan, tak ada pahala. Dan yang terakhir. Terakhir tu makna anak berhenti lah. Kuliah. Dekat tengah 2 jam, petang ni panjang lebih. Okay. Dan yang terakhir ialah doa. Doa. Apabila kita membayar zakat fitrah, digalakkan pada kita untuk membaca doa atau berdoa sebaik saja kita membayar zakat fitrah kita. Termasuklah zakat harta sekali ya. Selalu kita dengar orang yang terima zakat tu doa. Ni kita sendiri berdoa. Kita nak baca doa apa? Kita pegang duit RM7. Inilah zakat fitrah saya. Lepas tu tak dan kita baca doa, dia baca dulu. Tak apa pergi dia lah. Dia accident doa. Ni hak kita bayar zakat fitrah nak doa apa? Ni saya nak ajak lah. Okey. Dengar dia elok. Saya baca dia elok. Allahumma ij'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Bagi duit zakat ke orang tu. Allahumma ij'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Maksud dia apa? Ya Allah, jadikanlah zakat ini untuk berkembang biak dan jangan jadikan dia untuk menyusut. Menyusut itu mana berkurangan. Mana zakat ni dia berkembang. Allah berkat. Allahumma ja'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Ya Allah, jadikan zakat ini untuk berkembang biak. Jangan jadikan dia untuk menyusut dan berkurang. Itu doa. Kali lagi saya ulang. Allahumma ja'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Itu kita yang bayar zakat.
Dan orang yang menerima zakat itu, selalu orang berbuat zakat lah, ataupun amil. Apabila menerima zakat yang dibayar oleh seseorang, maka sunat dia berdoa. Apa doa dia? Senang saja. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Kali lagi saya ulang. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Apa maksud dia? Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala kepadamu di atas pemberianmu. Zakat itulah. Dan menjadikan hartamu itu bersih. Bersih. Dan memberkati harta-hartamu yang masih berbaki. Itu doa. Jadi orang yang bayar zakat pun baca doa. Orang yang terima zakat pun baca doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekarang itu sajalah kuliah Ramadan saya pada petang ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat. Kita ada lagi 8 hari untuk menyambut hari raya. Ingat, jangan lupa membayar zakat fitrah. Dan orang-orang yang ada kaitan dengan penanggung ni, jangan lupa memperingatkan penanggung kita supaya membayar zakat fitrah. Dan pastikan jangan lupa berniat semasa membayar zakat fitrah. Dan untuk keberkatan, jangan lupa berdoa ketika membayar zakat fitrah. Dan orang yang menerima zakat, jangan lupa berdoa supaya